wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali kita ke sesi tutorial kali ini bakal membincangkan bab tingkatan 1 bab 2 iaitu faktor sepunya. Okey. Ini adalah hasil sesi pembelajaran yang lepas. Okey, yang mana kita tinggalkan beberapa latihan untuk anak-anak jawab. Okey, dan sekarang dalam sesi tutorial, cikgu akan terangkan semua yang belum lagi dibincangkan. Okey, jadi mari kita teruskan sesi pembelajaran pada hari ini, iaitu nombor 5. Senaraikan faktor sepunya bagi nombor-nombor yang berikut. Jadi, cikgu akan guna kaedah penyenaraian. Okey, untuk faktor 12, kita buat 1 kali 12. Betul tak? Kalau 2, 12 bagi 2 akan dapat 6, maksudnya 2 darab 6. Kalau 3, 12 bagi 3, maksudnya jawapan dia adalah 4, maka 3 darab 4 adalah 12. Okey, seterusnya kalau 4, dia akan ada perulangan kan? Jadi, bila berulang, kita berhenti dan kita senaraikan faktor bagi 12. Faktor bagi 12 iaitu cara kita menyenaraikan adalah, sekali lagi cikgu ingatkan, dalam bentuk U. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Okey, itu adalah faktor untuk 12. Baik, bagaimana pula faktor bagi 18? Faktor bagi 18 ialah 1 darab 18. Okey, kalau 2, 18 bagi 2 dapat 9. Jadi 2 darab 9, 18 kan? Okey, kalau 3, 18 bagi 3 dapat jawapan 6. Maksudnya 3 darab 6 adalah 18. Okey, kalau 4 ada perpuluhan. Kalau 5 ada perpuluhan. Kalau 6 sudah berulang. Maka jika sudah berulang, kita tulis faktor bagi 18 ialah sama dengan, okey. Sekali lagi, cikgu ingatkan dalam bentuk U. Okey, supaya kita belajar sistematik, ya. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Okey. Jadi, ini adalah faktor bagi 12 dan faktor bagi 18. Okey, ingat anak-anak, kita belajar faktor sepunya. Maka faktor sepunyanya ialah kita kena tengok 12. Okey, 1 ada tak dipunyai sebelah? Ada. Bagaimana pula dengan 2? Ada. 3 ada. 4 tiada. 1 tidak ada, bukan ya. Kalau 6, okey ada. Okey, kalau 18 tidak ada. Kalau 12 tidak ada. Maka dekat sini kita tulislah. Okey, jap. Okey, faktor sepunya. Okey, kita senaraikan iaitu 1, 2, 3, 6. Okey. Okey, bagaimana pula dengan C? Latihan C 15, 35, 50. Okey, samalah. Apa yang kita kena buat sama begitu. 15. 15. Faktor bagi 15. Kita senaraikanlah. 1 kali 15. 2 tidak ada. 3 kali 5. 15. 4 tidak ada. 5. Dah berulang. Faktor bagi 15. Sama dengan 1, 3. Okey, sekejap. Pensel ada masalah. Okey, kita tengok. Okey, jadi 1, 3, 5, 15. Okey, ini faktor bagi 15. Faktor bagi 35. 1 darab 35. 2 tidak ada. 3 tidak ada. 4 tidak ada. 5. 5 darab 7. 6 tidak ada. 7 sudah berulang. Maka berhenti. Faktor untuk 35 adalah, sekali lagi, dalam bentuk U. 1, 5, 7. Okey, dan 35. Baik, seterusnya faktor bagi 50.
Okey. 1 darab 50. 2 darab 25. Okey, sekejap. Okey, macam tak berapa jelas. Cikgu padam dulu. Okey, 5. 2 darab 25. 2 darab 25. Okey. 3 tak ada. 4 tak ada. Dia akan bagi perpuluhan. Kalau 5, 5 darab 10, 50. Kalau 6 tak ada. 6 ada tak? Tak ada. Okey, kalau 7 tiada, 8 tiada, 9 tiada. Kalau 10 sudah berulang, maka berhenti. Faktor untuk 50 adalah, senaraikan semualah. 1, 2, 5, 10, 25, 50. Okey. Jadi itu adalah step yang perlu anda lalui. Walaupun nampak macam terlampau banyaknya cikgu, tidak mengapa anak-anak. Practice make perfect. Jadi kalau kita dah biasa buat, kita nanti akan jadi sempurna. Okey. Jadi kalau faktor sepunya, sama-sama punya, kita tengok 1. Okey, semua ada 1. Okey, kalau 2 tidak ada. Okey, kalau 5 ada tak semua? Okey, ada 5. Jadi ini pun 5, ini pun 5. Okey. Kalau 7 tidak ada. Kalau 35 tidak ada semua. Okey, jadi itu saja. Jadi kita tulislah faktor. Okey, sepunya. Okey, ialah 1 dan 5. Alright. Begitulah dia. Bagaimana pula dengan D? Ulang. Sama juga. Okey. Jadi, kalau kalau kita tak buat begini, okey, mungkin anak-anak kata, oh cikgu saya dah pandai. Okey, tak apa, kita cuba. Kalau anak-anak sudah pandai, faktor bagi 24 apa? 1 darab 24. 2 darab 12. Kan? Okey, kalau 3 darab 8. Okey, 4. Ada lagi ni. 4 darab 6. 12. Okey. Jadi lebih elok kita kalau ikut susunan lah. Tapi kalau begini pun tidak apa. Jadi anak-anak faham. Faktor untuk 36 adalah 1 darab 36. 2 darab 18. Okey, kalau 3 darab 12. Betul. 3 darab 12. Lepas tu 6 darab 6. Okey, 6 darab 6. Kita seraikan 1 saja. Faktor bagi 48 pula. 1 darab 48. Okey. Kalau 2 darab 24. Okey, kalau 3. 1. 18 bagi 3. 6 kan? 6 darab 18. Okey, 16. Okey, kalau 4. Okey, 4 kali 12. Okey. Kalau 5, 6. 6 kali 8 kan? Okey, 6 kali 8. Okey, 6 kali 8. Sepatutnya dia lebih baik di dalam susunan ya. Tetapi kalau tidak dalam susunan begini, itulah sebab cikgu nak tunjukkan bagaimana orang menyenaraikan tanpa dia buat darab itu. Okey, tapi tak apa. Okey, sekarang kita tengok. Okey, apakah faktor sepunya dia? Tengok ni 1. Semua ada 1. Okey, ada tak 2? Ada, semua ada 2. Ada tak 3? Ada, semua ada 3. Okey, ada tak 4? Ingat 4 ni ada di belakang, tapi dekat sini tidak ada 4. Okey, dekat sini ada 4. Okey, tidak kira. Kalau faktor sepunya, kalau dia ada 3 nombor, pastikan ketiga-tiga nombor itu mempunyai faktor yang samalah. Okey, kalau 12, tengok 12. Okey, semua ada 12. Okey, kalau 6, okey 6, semua ada. Okey, 24. Atas dan bawah ada, tengah-tengah tidak ada. Okey, so itu saja. Jadi, kita cakap faktor sepunya ialah
1, 2, 3, 6, 12. Alright. Mudah kan anak-anak? Okey, pastikan anak-anak buat kerja yang diberikan. Okey. Jangan lupa, jangan sekali-kali mengalah. Pastikan ya, berusaha. Usaha itu tangga kejayaan. Okey, bagi untuk soalan nombor 6, tentukan faktor sepunya terbesar FSTB bagi nombor-nombor berikut. Okey, kalau faktor sepunya terbesar, ini adalah melalui kaedah pembahagian berulang. Kita bahagi dengan faktor sepunya sahaja. Okey, jadi 18 dan 27. Okey, cikgu besarkan. 18 dan 27 tidak boleh bagi 2. Sebab 18 boleh tapi 27 tidak boleh. Kedua-duanya mesti boleh dibagi dengan nombor perdana yang dipilih. Okey, jadi kita akan tengok bagi 3. Okey, 18 bagi 3, 6. 27 bagi 3, 9. Okey, masih lagi boleh dibagi dengan 3? Ya, 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, 3. Okey, ada lagi boleh bagi nombor yang sama? Tidak ada. Jadi, FSTB, faktor sepunya terbesar, ialah, apa dia? Inilah yang di tengah, yang di belakang, tepi ni, kita tulis 3 darab 3. Berapa 3 darab 3? 9. Alright? Okey, jelas ya? Okay, kita cuba pula buat soalan B. Sama saja anak-anak. 48, 60. Jika nombor genap, boleh bagi 2. 24, 30. Masih genap, bagi lagi 2. 12, 15. Okey, 1 sudah ganjil, boleh bagi 3. 12 bagi 3, 4. 15 bagi 3, 5. Okey, boleh bagi lagi? Tidak boleh. Maka kita cakap FSTB ialah 2 darab 2 darab 3. Okey, 2 darab 2, 4. 4 darab 3, 12. Okey, itulah jawapannya. Alright. Bagaimana pula dengan D? Kita tengok D. 20, 30, 40. Okey. Jadi kalau yang ini, ada yang kata, cikgu boleh tak skip cikgu? Boleh kalau awak tahu apa faktor dia. Kalau 20, 30, 40 mestilah boleh bagi 10 kan? Okey, terus dia buat. Bagi 10. Okey, 20 bagi 10, 2. 30 bagi 10, 3. 40 bagi 10, 4. Okey. Ada lagi tak yang sama? Oh, tidak ada. So, berhentilah. Maka, FSTB dia ialah, okey, dekat sini. 10. 10. Okey. Ada yang nak guna dia bagi 2. Boleh. Dia bagi lagi 2. Lepas tu dia bagi lagi 5. Lepas tu 5 kali 2 pun dia akan dapat 10 juga. Okey. Mudah saja anak-anak. Matematik ini ada pelbagai cara. Jangan sekali-kali kita bergantung kepada satu cara saja. Okey, kita mesti guna pelbagai kaedah yang adalah. Begitulah matematik dia mengajar dalam kehidupan. Okey, jangan kita bergantung kepada satu saja kaedah. Ada pelbagai kaedah yang ada, jadi mesti guna. Baik, seterusnya untuk E. Sama juga 36, 45, 54. Okey, 36, 45, 54. Macam sifir 9 je kan? Okey, bagilah dengan 9. 9, 8, 7, 3, 6. Okey, 4. 45 bagi 9, 5. 54 bagi 9, 6. Okey, boleh lagi tak bagi? Tak boleh. Kalau tak boleh, dah berhenti. Maka FSTB dia adalah 9. Begitu juga dengan F. 50, 75, 125. Okey, dan kita bahagilah dengan sebab 0, 5 dengan 5. Maka dia boleh dalam sifir 5. 50 bagi 5, 10. 75 bagi 5, 15. Okey, 125 bagi 5, 25. Okey.
Masih boleh lagi dibagi? Yes, boleh bagi 5. 10 bagi 5, 2. 15 bagi 5, 3. 25 bagi 5, 5. Masih boleh bagi lagi? Tidak boleh. Jadi kalau tidak boleh, kita tulislah FSTB ialah, okey, yang tepi tu didarab. 5 darab 5, 25. Okey. So, nampak tak anak-anak? Segala-galanya boleh diselesaikan. Okey, usaha tangga kejayaan. Sehingga berjumpa lagi dalam kelas akan datang. Bye.